don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Rafizi Ramli terhadap Sanusi yang menolak perlawanan debat antara beliau dengan Rafizi. Okey, saya baca sedikit detail dekat Msyikini ni. Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Makno menolak cabaran naik Presiden PKR Rafizi Ramli untuk berdebat secara langsung ketika kempen perayaan nanti. Sanusi berkata pada pertanyaan tersebut tidak akan menyumbang kepada pemulihan ekonomi negara. Okey, mari kita dengar respon daripada Rafizi Ramli. Dia akan tak komen macam biasa. Satu ialah mengenai manifesto. Jadi biasalah wartawan hari ini kira hari kedua berkempen. Wartawan mana-mana duk tanya calon yang pasal manifesto. Seorang yang ditanya saya tengok tu ialah calon selebriti bola di Kedah, calon di Gurun, Saudara Badrul kan. Wartawan tanya dia, jadi apa manifesto anda sebagai calon di kawasan Gurun ini? Manifesto dia mudah je dia pelepah. Walaupun terima, semua kalau orang kita memang kena sepak dengan kita lah. Tanya calon, apa manifesto kamu? Jawab dia, undilah dulu baru tahu manifesto. Macam tu baik adik-adik pakcik je lah berkempen. Masuk je lah pilihan raya, tak payah, senang. Jadi saja calon untuk Perikatan Nasional ini, cerita isteri gantung tak bertali pun tak penting, cerita bergaduh pun tak penting, cerita manifesto pun dia kata undi dia dulu. Kalau dia bertanding untuk Presiden Persatuan Bola Kedah, aku undilah. Sebab memang dah terbukti dah dia boleh main bola. Untuk jadi wakil rakyat ni kita tak tahu lagi, sebab itulah masuk orang tanya pasal manifesto. Kemudian saya tengok di kawasan saya, di Don Pandan Indah. Wartawan tanya, ada dua orang. Kebetulan pula tu wartawan pun pandai tanya betul-betul masa calon ada sebelah-sebelah. Calon Perikatan Nasional dengan calon daripada Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan, Saudara Izam. Tanya yang Perikatan Nasional, tanya dia, apa sebenarnya rancangan dan manifesto saudara sebagai calon PN di Pandan Indah ini untuk mengatasi masalah banjir? Dengan confident je dia jawab, saya akan bermesyuarat, kita akan gini. Ya. Bunyi hebat lah. Tanya Izam, jadi YB, apa pula manifesto dan rancangan YB untuk mengatasi masalah banjir di sini? Jawab Saudara Izam, Pandan Indah tak ada banjir. Pandan Indah hujan, naiklah air sedikit, tapi mana ada banjir. Kawasan parlimen saya tahulah mana ada banjir. Adalah air naik sikit, mana-mana tempat pun. Kalau air turun lebat, dia naik paling tinggi pun dekat Buku Lali je lah. Mana ada orang dekat Pandan Indah kena pergi ke pusat pemindahan banjir. Saya dah jadi ahli parlimen kat situ daripada 2013 lagi pun. Tapi saudara-saudari, tengok kalau Perikatan Nasional, jenis dia bubuh, jadi calon. Manifesto pun tak tahu. Keadaan setempat situ pun dia tak tahu. Banjir tak banjir pun dia tak tahu, saudara-saudari. Sebab dia bukan peduli pun soal nak mentadbir, soal rakyat, soal dasar. Dia peduli apa dia? Asalkan dia jadi wakil rakyat. Sebab sama macam kita tengok di negeri Kelantan, di Kedah, menjadi wakil rakyat ini bermakna mereka akan dapat gaji, dapat kedudukan, dapat kehidupan yang besar. Sebab setiap kali orang tanya kepada dia tentang kenapa keadaan tak berubah. Di Kelantan air macam itu, di Kedah macam-macam, dia jawab ini semua salah Anwar Ibrahim. Sebab itu saya jemput mereka untuk berdebat. Jemput Azmin bagi macam-macam syarat. Dia bagi syarat turunkan harga minyak dulu, baru dia nak berdebat. Tak apa, lepas ni saya jawab soal turun harga minyak ni. Saya nak jawab untuk pengetahuan walaun yang dekat luar ni tak. Azmin bagi syarat turun harga minyak.
Bayangkanlah kalau kita terbalik. Dia Menteri Ekonomi, saya pembangkang, saya jemput dia untuk berdebat. Saya bagi syarat, saya akan berdebat dengan syarat kita buat dekat Sandakan. Tak kemampus dia. Orang ajak berdebat, kamu kata kamu hebat sangat, datanglah. Tapi dia bagi macam-macam syarat sebab kita tahulah dia tak berani. Saya pun kata tak apalah Azmin, memang kita tahulah dia bukan berani sangat. Kita jemput pula Sanusi. Sanusi kan panglima. Semua dia berani, dengan siapa dia tak berani. Dengan Sultan pun dia berani sehari-hari. Kita pun jemputlah Sanusi. Pun dia bagi macam-macam alasan lah. Ini tak akan membantu ekonomi, pumpang-pumpang. Dia ingat dia duk maki pelekeh, hina semua orang tu. Gigi aku pun dia hina. Amir punya inci pun dia hina. Anwar Ibrahim pun dia hina. Adik dia pun dia hina. Dia ingat yang itu boleh menaikkan ekonomi. Membaiki kedudukan orang Kedah. Tak apalah, kita tahu. Panglima tak panglima, dia tak berani. Saya pun jemputlah. Tengok ni, tengok satu-satu. Mantan Menteri Ekonomi pun tak berani. Panglima pun tak berani. Baik, kita cari siapa lagi dalam Perikatan Nasional ni. Kita cari teknokrat yang dia kata manusia paling cerdik sekali ada dalam Perikatan Nasional. Ahli parlimen daripada Bacok. Tak apa. Kalau dalam parlimen tu, dialah yang bajet dan acah paling hebat sekali. Mengalahkan Gubernur Bank Negara. Kalau dalam, tengok Zahir gelak. Sebab gaya dia gaya ahli parlimen TikTok. Yang dia peduli, macam ahli parlimen Bacok ni tak, dia naik, asalkan dia boleh tanya soalan kontroversi, dia letak kat TikTok. Jadi walaupun semua kata, oh hebat, cerdiknya lah. Teknokrat daripada PAS ni. Sebab dia tak tunjukkan, dia kena balon bila kita jawab. Dia tak tunjuk yang itu. Jadi sebab itu saya kata, tak apa. Azmin tak berani, Sanusi tak berani. Kita jemput yang paling cerdik daripada semua kalangan yang kurang cerdik daripada Perikatan Nasional. Kita jemput ahli parlimen Bacok. Saya ingat dia memang pening macam mana aku nak buat dia. Sudah. Akhirnya, orang duk tanya dia bertalu-talu 2 hari. Dia letak gambar apa-apa dia buat pun dekat media sosial dia kena balon. Kau sanggup ke tidak, berani ke tidak, akhirnya dia pun jawab. Saya ingat ke dia nak jawab, dia nak berdebat lah. Dia jawab pantun, saudara-saudari. Saya dulu, kita kan dulu lah. Sekarang saya tak tahu kat sekolah ada lagi. Kan dulu dekat sekolah ada pertandingan debat, ada pertandingan forum remaja, ada pertandingan pantun, pesta pantun. Bayangkan kita masuk pertandingan debat. Lawan kita tengah berdebat. Dia yang lawan kita tu bangun-bangun dia berpantun saudara-saudari. Bayangkan memang hakim kata kau ni gila ke apa? Salah pertandingan. Ini pertandingan debat yang kau berpantun tu kenapa? Dia bagi alasan tak dapat surat. Saya dah hantar surat petang tadi. Saya nak tengok kok kona baring mana lagi ni teknokrat PAS ni nak menjawab lepas ni. Kalau dia tanya, sebab selama ini dia dok main sentimen dan berbohong dengan rakyat. Konon kerajaan perpaduan ini tak ada hala tuju ekonomi. Konon Perdana Menteri sebagai Menteri Kawanan tak erti buat kerja. Konon Menteri Ekonomi ni formula saja banyak tapi tak boleh pakai. Sebab itu saya ajak berdebat. Daripada kau sembang kosong saja belakang-belakang buat apa? Mai datang depan supaya semua pengundi seluruh rakyat Malaysia boleh bandingkan apa rekod prestasi dan juga apa kamu nak buat dengan apa yang telah kami buat, telah berjalan dan akan kami buat. Sebab setakat ini kalau saya tengok bab-bab idea dan rekod prestasi ini, ada satu benda saja yang saya kena akui, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional kalah dengan PAS. Satu benda je. Daripada dulu, kita tak pernah menang bab ini. Bab bila masuk pilihan raya,
Mereka ada macam-macam ciptaan. Ada wow besar lah. Ada kereta lah yang dengan logo PAS. Ada datang dengan bot logo PAS lah. Ada datang dengan meriam PAS lah. Yang itu kita kalah lah. Kita menang. Kalau bab itu pun kita masih lagi menang. Sebab dia duk bawa semua kereta kebal, bawa wow semua ni. Semua nampak cantik tapi tak boleh pakai saudara-saudari. Buat wow besar pun wow besar tumbang. Bawa drone pun drone jatuh. Sebab akhirnya kita semua tahu rekod mereka sembang kencang tapi bila mentadbir kita boleh bandingkan Selangor dengan Kelantan. Sebab itu saya ulang berkali-kali saya tanya, yang kamu nak sangat ambil Selangor, nak sangat menang Negeri Sembilan Pulau Pinang, kamu ni nak buat apa sebenarnya untuk negeri dan rakyat Selangor? Untuk Negeri Sembilan, untuk Pulau Pinang. Sebab kita dah tengok dah di Kelantan, di Terengganu dan di Kedah, rekod kamu mentadbir memiskinkan rakyat. Selangor berada di kedudukan yang tinggi, negeri yang paling kaya, pendapatan rakyat yang paling tinggi, sumbangan kepada pertumbuhan dan juga kemajuan ekonomi nombor 1 dalam Malaysia. Pulau Pinang pun macam itu. Negeri Sembilan walaupun tidak dapat peruntukan dan tumpuan industri, kalau banding peruntukan persekutuan kepada Negeri Sembilan berbanding dengan Kedah, dengan Kelantan, dengan Terengganu, walaupun Negeri Sembilan lebih rendah, tapi sebenarnya Negeri Sembilan lagi kaya. Rizab lagi tinggi. Gaji rakyat lagi tinggi. Kekayaan rakyat lagi baik. Jadi sebab itu saya dok tanya tiap-tiap malam sebenarnya, kamu nak mentadbir, nak ambil alih ni, kamu nak buat apa? Bab ini yang diorang, bila dia tak boleh jawab, maka dia ada ulang yang sama. Oh korang, kamu ni raja formula. Saudara-saudari, nak mentadbir memanglah kena ada idea. Kita nak kena tunjukkan kepada rakyat, kalau kita ambil alih dengan masalah yang ada pada ketika itu, sebenarnya apa yang kita akan buat dan bagaimana cara kita mentadbir untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau kamu nak mentadbir dan nak ambil alih kerajaan, tapi satu apa pun tak ada dalam kepala, hasilnya ialah apa yang kita lihat di Kelantan, macam saya sebut, Kelantan sebelum Starbucks masuk Malaysia pun Kelantan dah 30 tahun ada Starbucks. Saudara-saudari. Dia masuk, masalah ada, kemiskinan ada, masalah air ada, tapi dia tak ada formula. Formula dia yang dia sangat bagus ialah beli Mercedes. Sebab tu kita tanya dia, korang boleh kutuk macam-macam formula tak formula, tapi saudara-saudari, formula memang diperlukan untuk menyelesaikan masalah rakyat. Kalau formula kamu tak ada, buat apa kamu jadi menteri? Oh, dia pun jawab terus. Oh, sebenarnya menteri tak perlu cerdik. Sebab menteri tak perlu cerdik. Sebab dia boleh tanya pegawai-pegawai. Bodoh betul. Kalau dah pegawai lagi cerdik daripada menteri, baik pegawai jadi menteri. Buat apa pegawai jadi pegawai? Biar pegawai lah jadi menteri. Kamu nak jadi menteri tapi kamu bodoh nak tanya pegawai. Itulah yang jadi masa 33 bulan PAS bersatu ada dalam kerajaan, saudara-saudari. Sebab itu kalau di Negeri Sembilan, timbalan Menteri Ekonomi yang dulu tertidur dalam majlis pun nak bertanding lagi. Saya Menteri Ekonomi sekarang. Saya ambil alih, sebelum saya, timbalan Menteri Ekonomi ni orang bersatu. Ahli Parlimen Kuala Pilah masuk pejabat pun tidak, saudara-saudari. Sebab apa? Ilmu dia ialah menteri tak apa bodoh sebab pegawai buat kerja. Sebab itu saya tanya kepada pimpinan Perikatan Nasional, macam mana kamu nak menyelesaikan masalah? Dan untuk menyelesaikan masalah ini, kamu kena ada idea. Sebab itu kita ajak dia berdebat. Yang kamu tiap-tiap hari duk ratip harga barang tinggi, ayam mahal, telur tak ada. Kau ni duduk kat mana? Inflasi dah turun.
Harga ayam dah sampai RM7. Harga minyak dah sampai RM20 lebih 5 kilo berbanding RM40 zaman dia. Kalaupun kamu tak ada modal, paling kurang jangan kamu berbohong, saudara-saudari. Okey tuan-tuan, saya baca detail sedikit lagi lah kat Syekini ni. Suruh Rafizi jaga ekonomi elok-elok guna formula-formula ajak yang dia selalu cakap tu. Kenapa nak sibuk berdebat? PRN ini bukan untuk pilih Menteri Ekonomi, nak pilih kerajaan negeri saja. Keadaan ekonomi negara ketika sekarang, debat dengan saya tak akan ubah kedudukan ekonomi negara, kata kepada Syekini. So kita nampak macam-macam alasan lah yang Sanusi bagi ni. Kalau kita lihat dekat luar negara, jika ada pemilihan politik ni, akan tengok presiden-presiden, contohnya presiden US yang naik jadi presiden berdebat tentang masalah rakyat, tentang ekonomi. So Sanusi memang takutlah dia maki orang, dia beranilah. Okeylah tuan-tuan, bayar menyokong kerja Punan FM. Ibrahim. Assalamualaikum.